Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada juz yang ke-30. Beberapa halaman menuju kepada pengakhiran bagi My Quran Time, dan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita berada pada halaman 591 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safas cantik hijau hari ini. Hijau kuning Ustaz. Oh, hijau kuning Kedah. Kedah ni. Subhanallah. Ya, apa khabar orang Kedah di sana? Ya, harapnya semuanya betul, ceria, gembira betul, Ustaz, ya? Betul. Dan juga seluruh rakyat Malaysia dan juga seluruh dunia yang memerhati yang bersama pada hari ini. Ya. Kita berada pada halaman 591. Allahu akbar. Safas, inilah daripada awal dan ini kita telah menuju untuk penghabisan ataupun nak khatam My Quran Time. Surah-surah yang sudah menjadi orang kata apa, semakin berjumpa atau bertemu dengan surah-surah pilihan ataupun surah yang selalu diamalkanlah, selalu dibaca dan sebagainya. Betul. Surah Al-A'la yang kita akan baca nanti Ustaz ya, adalah surah favorite Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, pada hari raya ya. Jadi kita akan tengok bersama-sama. Malah surah At-Tariq ini juga menarik Ustaz ya. Jadi bila melihat pada perbincangan, ianya harapnya memberi manfaat kepada kita semua. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 591. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 daripada surah At-Tariq. Sumpah bahawa setiap manusia ada penjaga, iaitu di kalangan malaikat, dan bukti penciptaan manusia. Diikuti pada ayat 11 hingga hujung surah At-Tariq, ya, Allah bersumpah atas kebenaran Al-Quran, kerasulan dan ancaman bagi mereka yang menentang Quran dan Rasul ini. Seterusnya kita akan melihat kepada surah Al-A'la, surah kegemaran Nabi pada hari Jumaat, pada raya ya, solat raya. Ayat 1 hingga 8 bercerita tentang mensucikan Allah, kekuasaannya, dan Nabi tidak lupa kepada wahyu, satu tawaran ataupun satu janji daripada Allah. Kemudian pada ayat 9 hingga akhir surah ini mengingatkan membersihkan diri dan berbuat persediaan untuk menuju akhirat. Mari sama-sama kita baca dahulu ayat 1 hingga 17 daripada surah At-Tariq, surah yang ke-86. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa khabar? Kami doakan moga-moga terus sihat, terus ceria, bahagia bersama dengan Al-Quran, bersama melahirkan generasi Al-Quran, menghidupkan suasana Al-Quran dalam kehidupan, di rumah, di pejabat, dalam kenderaan dan sebagainya. Mestilah kita nak cuba sedaya upaya kita untuk menghidupkan ruhul Quran, ruh Al-Quran, suasana Al-Quran, insya-Allah. Dan moga-moga kita dapat terus kekal bersama dengan Al-Quran walaupun setelah berakhirnya My Quran Time. Moga-moga My Quran Time ini mendidik jiwa kita, hati kita sepanjang ayat yang kita baca 6236 ayat ini, insya-Allah taala. Kita nak mulakan surah At-Tariq
pada hari ini, ayat 1 hingga ayat 17. Ayat dia pendek-pendek, alhamdulillah. Dan kalau kita perhatikan ada ayat-ayat yang kita wakaf nanti, semuanya tak ada mat. Wah, subhanallah. Jadi bila tegas macam tu, pasti pesanan ataupun intipati dia pun tegas. Tegas, Ustaz Faz. Sebab dia tak ada lengguk-lengguk ujung dia. Tak ada. Terus yang tak betul, Ustaz Faz. Baik, jadi insya-Allah kita mula dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat pertama hingga ke hujung ayat 17 daripada surah At-Tariq, Ustaz ya. Surah yang amat-amat menarik apabila kita memerhati Allah bersumpah demi langit dan juga demi yang datang pada waktu malam. Apakah poin yang kita nampak daripada sini? Bila kita melihat as-sama itu adalah sesuatu yang tinggi. Apabila Allah menggunakan perkataan as-samawat, itu maksudnya langit yang berbagai lapis, Ustaz ya. Jadi as-sama ini apa sahaja yang lebih tinggi dan tak semestinya langit pertama, tetapi sampai melangkau daripada langit yang ketujuh itu, itulah yang Allah sumpahkan. Kerana bila Allah bersumpah, ada suatu mesej yang penting, satu yang perlu diperhatikan pada objek yang disumpahkan. Dan kemudian di hujung nanti pada ayat yang keempat kita akan bertemu dengan jawabul qasam, iaitu jawapan apakah mesej yang Allah sedang
tarik perhatian, menarik perhatian kepada pendengar, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Baik. Allah menyatakan was-sama'i wat-tariq, iaitu demi malam ataupun demi langit dan juga yang datang pada waktu malam. At-tariq ini adalah apa? At-tariq ini ustaz ni, kalau kita tengok istilah dalam bahasa Arab, tariq itu jalan. Jalan ya. Jalan ini adalah sesuatu yang kita pijak, diketuk, dihenyak ya. Dan inilah wat-tariq ini adalah satu perkara yang datang pada waktu malam dan dia berbunyi macam orang ketuk pintu ustaz. Ya. Jadi itu adalah maksud at-tariq. Dan bila orang tak pasti ini apa ni, apa at-tariq datang waktu malam bunyi macam ketuk-ketuk, ini bintang ke, ini malaikat ke apa, Allah nyatakan wama adraka mat-tariq. Jadi memang Allah tahu bahawa sebenarnya perkara ini tidak jelas dan ianya adalah suatu perkara yang Allah suruh perhatikan betul-betul. Jawapannya adalah an-najmut thaqib, ya, iaitu bintang yang bersinar amat cerah yang berada pada waktu malam. Dia adalah satu gugusan bintang dan ianya, kalau kajian daripada NASA ustaz ni, an-najmu thaqib ini memang kalau dengar betul-betul dia macam orang ketuk pintu. Oh subhanallah. Yang baru diketahui, tapi rupa-rupanya 1400 tahun yang lepas turun wahyu ini menunjukkan at-tariq itu satu maksudnya jalan, satu lagi sesuatu yang seperti diketuk macam jalan ni kan kita bila kita kita jalan kaki ke naik kereta ke, kita ketuk jalan tersebut, maka itulah bunyi yang didengar apabila berada pada gugusan bintang yang bersinar tajam. Allah suruh perhatikan perkara ini, ya. Kalau dalam surah At-Tariq ini penuh dengan kerahsiaan, kerana salah satu rahsia yang perlu kita beri perhatian, in kullu nafsin lamma 'alaiha, jaga keselamatan kita. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan 'alaiha, itu maksudnya malaikat ini mencatat, memerhati apa sahaja yang kita buat. Dan pada waktu ini Allah bawakan jawabul qasam ini, topik ini, kerana apa? Kerana kalau ada gugusan bintang itu, dia seperti memerhati bumi ustaz. Dia macam CCTV lah, ya. Dan CCTV dalam hidup kita ini namanya adalah hafiz, iaitu malaikat yang dinyatakan pada ayat yang keempat. Baik. Pada ayat yang kelima Allah menyatakan falyanzuril insanu mimma khuliqa, ya, maka perhatikanlah, ya, kepada setiap manusia itu daripada apa dia dijadikan. Kalau kita baca di sini sebenarnya mimma tu pendek je, betul, ya, sepatutnya boleh dia mimma, ya, tetapi kerana benda tu terlampau kecil sangat dan ianya amat hina, sampaikan baca pun pendek kan. Daripada apa je boleh, kan, daripada apa dia jadikan, begitulah lebih kurang dia punya cara bacanya berbanding dengan daripada apa ia dijadikan. Kan beza tu ustaz ni kan, dia apa tu dia panjang sikit. Jadi Allah menggunakan perkara ini kerana apa? Kerana kita perlu memberi perhatian. Cara pandang Al-Quran ini ialah perkara biasa, langit, kepada bintang, pada matahari. Tetapi bila kita dah biasa tengok, Quran suruh kita perhatikan betul-betul, termasuk pada diri kita. Kita ini diciptakan daripada apa? Dicipta daripada apa? Allah menyatakan pada ayat yang ke-6 itu, dicipta daripada air yang terpancar. Sebagai satu tanda bahawa manusia ini dia punya perjalanan air itu semua pun tak tahu ustaz ya. Kita bolehlah belajar dalam biologi macam mana sperma pada ovum apa sebagainya, tapi ia adalah rahsia, tak tahu mana yang akan bertemu ovum dan akhirnya menjadi manusia. Ya. Dan sumber ma'in dafiq ini daripada mana? Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, iaitu keluar daripada tulang sulbi dan juga tulang dada manusia dan tulang sulbi tulang belakang ini. So antaranya itu keluar ma'in dafiq ini, sumber, ya, penghasilan sperma di dalam diri manusia. Jadi Allah beritahu perkara ini pasal kita kena faham surah ini turun pada waktu orang Arab ustaz. Bukan ada mikroskop ke, belajar biologi cakap pasal sperma, ovum, tak ada. Jadi ini adalah rahsia Allah beritahu kepada mereka dan juga kepada kita juga ustaz ya. Orang yang tak belajar sains betul-betul mungkin dia pun tak tahu, tapi Quran mengajar bahawa ini adalah satu lagi rahsia daripada Allah Subhanahu taala. Untuk apa? Innahu ala raj'ihi laqadir. Pada ayat nombor 8 itu berubah dia punya muzik ustaz ya. Kalau awal tu ada apa, qalqalah kan, qaf ba, ya, ataupun hafiz itu tak ada qalqalah, tapi disambung lagi khuliqa dan dafiq dan tara'ib, kemudian berubah muziknya, iaitu pada ayat yang ke-8 sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 8 hingga ayat yang
12 ya, untuk sama-sama kita melihat apa sebenarnya dia. Macam ayat ini, surah ni macam betul penuh rahsia Ustaz ya. Seperti malam yang didatangi oleh At-Tariq juga, kita tak tahu apa yang berlaku, tetapi rahsia itulah yang sebenarnya disampaikan. Orang-orang musyrik Mekah dia berrahsia-rahsia, Allah tahu rahsia tersebut. Subhanallah. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, masya-Allah, kalau kita perhatikan dalam surah At-Tariq ini dia ada beberapa fasa waqaf dia Ustaz Fazrul. Kalau awal tu qalqalah kan, At-Tariq, kemudian At-Tariq juga ayat kedua, Thaqib ayat ketiga, kemudian ayat kelima Khuliqa, ayat yang keenam Dafiqa, ayat yang ketujuh Wat-Taraib. Boleh kongsikan tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah sekalian, apakah nama hukum qalqalah dekat situ? Huruf qalqalah yang berada di hujung ayat, hujung kalimah, dan kita waqaf dekat situ. Apakah nama qalqalah dia? Boleh kongsikan. Kemudian berpindah pula lepas tu ada ra pula, hujung dia waqaf, ada ra, ada ain, ada lam sampai ayat ke-14 kan. Lepas tu baru ada mad iwad, dua harakat waqaf dia pula, kaida ruwaida. masya-Allah, begitu tinggi mukjizat, ketinggian kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita walaupun bukan kata satu ayat Safas, nak cerita satu huruf pun tak jadi. Betul. Bukan kata suruh buat satu ayat. Kan kumpullah satu dunia ke satu mana, campur dengan planet lain ke apa, tidak akan mampu untuk membuat ataupun mencipta satu ayat, bahkan satu kalimah yang boleh menandingi Al-Quranul Kalamullah. Maka berbahagialah. Kalau tadi Ustaz ni ayat yang kelima tu mimma dengan mimma. Betul Safas. Kalau baca terlebih saja kita dah rasa macam kita ni ada daripada perkara yang mulia kan. Tapi sebenarnya orang nak cakap pun kan, tapi pasal Quran dah cakap, kita cakaplah kan. Subhanallah. Begitu tinggi, cara subhanallah, Al-Quran ini. Al-Quran mukjizat, subhanallah. Jadi insya-Allah kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-8 Ustaz ya. Bermula ayat yang ke-8 sehinggalah ayat yang ke-12. Mari kita gemakan mukjizat kalam Allah Subhanahu wa taala Al-Quran ini. Moga-moga terus kita dipermudahkan bersama dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair fama lahu quwwah فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-8, sesungguhnya dialah ya Allah yang membangkitkan, benar-benar berkuasa membangkitkan kita ya daripada kita daripada tak ada apa-apa saatnya akhirnya terjadi. Betul. Dan akhirnya jadilah manusia. Orang kagum tentang kelahiran manusia, tetapi ada manusia yang tidak kagum bahawa Allah boleh melahirkan, membangkitkan kembali manusia itu sendiri, sehingga sampai pada ayat yang ke-9, pada hari dizahirkan rahsia-rahsia sarair Ustaz ya. Sarair ini berbanding dengan asrar ya, iaitu banyak rahsia-rahsia, tapi rahsia yang biasa. Asrar ataupun sarair ini rahsia juga jamak, tetapi jamak ataupun kata plural menunjukkan rahsia yang amat-amat orang tak berapa tahu pun perkara tersebut. Kalau katakan orang
tak dinyatakan pun orang tak tahu bahawa ia adalah satu rahsia. Tetapi rahsia ini akan terbongkar bila sampai di satu daerah yang penuh dengan ujian iaitu bila kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bila seseorang itu dia menyimpan rahsia apa sahaja yang diperbuat akan dikeluarkan. Pada waktu itu tidak ada kekuatan dan tidak ada pertolongan, Ustaz. Masya-Allah. Nah, kekuatan ini kalau kita ada kekuatan, tapi bila kita lemah, kan, kita akan minta tolong daripada orang lain untuk membantu merancang sesuatu perkara. Dalam konteks ayat ini turun, orang-orang musyrik nak mempunyai kekuatan, dia ambil kekuatan orang lain untuk menghenyak dan membunuh Nabi, tetapi sebenarnya pada waktu hari akhirat tak mungkin perkara itu berlaku. Jadi Allah bersumpah sekali lagi pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 dengan langit dan juga bumi, ya, langit yang raja'. Apa maksud yang raja'? Iaitu kembali berputar dan dia ada kaitan dengan kitaran, Ustaz, ya. Salah satunya kitaran air. Betul. Air datang daripada atas pergi ke bawah. Jadi Allah bersumpah pasal apa? Pasal orang-orang Arab itu dia amat menghargai air, ya. Dan kita pun kalau tak ada kitaran itu, kemarau dan sebagainya, ataupun bumi yang ada tumbuh-tumbuhan, ia mempunyai kesan yang besar. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu thaqaba, iaitu bersinar, menembusi cemerlang. Dua kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang ada pada ayat yang ketiga, iaitu Allah bersumpah kerana Allah nak beritahu bahawa walau macam mana rahsia sekalipun kita simpan dalam hidup kita, ataupun rahsia yang dikomplotkan oleh orang-orang musyrik Mekah kepada Nabi pada ayat yang ke-15, Allah tahu dan Allah merancang wa akidu kaida, dan Allah kata pada Nabi, berilah peluang, ya, kepada mereka, Allah akan settle, jangan bimbang, teruskan perjuangan, dan kita juga teruskan perjuangan kita mengajak orang kepada Al-Quran. Kita bertemu lagi, kita berehat sebentar surah Al-A'la selepas ini. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kehidupan kita antara perkara yang boleh kita lakukan untuk kita senantiasa menghidupkan hati kita, senantiasa kita getarkan, segarkan jiwa kita, hati kita, antaranya baca Al-Quran, antaranya juga kita perbanyakkan zikrullah, berzikir menyebut nama Allah, bersalawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi baraka wasallam. Kenapa? Kerana kadang-kadang hati kita ni kering, kontang, perlu disuburi, perlu dibajai dengan baca iman, baca zikir, solat, baca Quran dan sebagainya. Moga-moga senantiasa kita saban hari bersama dengan Al-Quran, menguatkan hati kita bahawa hati kita tidak keseorangan, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Inilah obat dia, inilah penawar dia, Al-Quran, insya-Allah taala. Safas, ya, dan itulah yang kita baca daripada surah At-Tariq tadi, Ustaz, ya. Allah bersumpah dengan langit, dengan air tadi, ya, pasal akhirnya sampai ke bumi. Dalam hati kita ini, daripada langit itu wahyu, dan sampai ke bumi hati ini, harapnya ianya melahirkan banyak tumbuh-tumbuhan manfaat kepada dunia yang perlu kita bacalah setiap hari. Saya ingat selalu Ustaz Fah sebut, hujan yang turun menyuburkan tanah-tanah di bumi, Al-Quran yang turun menyuburkan hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi kita nak sebelum kita menyambung surah yang baru, kita singgah seketika ke ruangan tajwid kita. Mari kita belajar atau ulang kaji apakah topik pada hari ini. Jom kita saksikan insya-Allah taala, iaitu menyempurnakan bacaan ketika waqaf. Baik, antaranya kita nak fokus pada ayat yang ke-12,
13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal ardi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Sadaqallahul azim. Ayat 12, 13, 14 memang mencabar ketika wakaf. Kenapa? Contoh ayat yang ke-12, bila kita nak wakaf pada kalimah as-sad'i, satu qalqalah kita kena ada, jangan tinggalkan qalqalah sughra, kecil saja, sebab huruf dal yang sukun berada di tengah kalimah. Tapi jangan tinggal ain pula. Kadang-kadang kita baca wal ardi dhatis sad, ain hilang, ataupun dia boleh pergi ain terus, wal ardi dhatis sad, jadi dal hilang pula. Jadi kena hati-hati. Sad' ada dal, ada ain. Satu. Ayat yang ke-13 sama juga. Kita nak wakaf pada kalimah faslun, sad dan hujung dia lam. Jadi kena hati-hati. Innahu laqawlun fasl. Fasl. Jangan fas saja, lam tak ada. Tak komplit ataupun tak sempurna kalimah tu. Fasl. Macam kita sebut apa tu Ustaz Fas, botol tu macam mana kita sebut? Botol. Ada lam, ada botol. Ya, sound US Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu ayat yang ke-13, lam mesti ada. Kemudian ayat yang ke-14 sama juga, huruf lam di akhir kalimah bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Hazl maknanya lidah kita tu tergantung ataupun sentuh di langit lam tu bil hazl. Jadi jangan tinggalkan huruf ain, huruf lam pada dua-dua kalimah 13 dan 14. Ayat yang ke-12 huruf dal dan huruf ain. Selamat mencuba semak bacaan kita dengan guru-guru Al-Quran. Moga-moga saban hari kita berkongsi dalam My Quran Time. Allahu Akbar. Kalau kita jumpa tu Ustaz Fas kan, kan baru ni pun kita ada jumpa dekat Pahang sebab kita pergi. Sangat-sangat mereka berbahagia dan rasa dah lama tinggal tajwid Quran kan, tapi setiap hari diperingatkan. Allahumma. Dan sebenarnya Al-Quran ini Allah nyatakan pada ayat 13 Ustaz bahawa innahu laqaulun fasl, iaitu satu perkataan yang menjadi pemutus, yang membezakan yang membezakan antara hak dan yang batil, dan juga ianya penuh dengan pencerahan, dia serius membawa kita kepada jalan syurga. Wama huwa bil hazl, iaitu tidaklah ianya main-main Ustaz Hazl ni macam sekadar nak dengar-dengar berhibur-berhibur sahaja. Bukan, Quran ni bukan begitu. Dia adalah satu mukjizat untuk kita baca, dapat ketenangan sebagai satu ibadah, dalam masa sama mendapat hidayah. Jadi ini adalah penegasan daripada surah At-Tariq di hujung surah ini, agar apa sahaja yang Allah sudah rancang itu adalah benar-benar akan berlaku. Dan apa yang kita belajar daripada Al-Quran ini benar-benar pelajaran yang membawa kita berjaya, bukannya sebagai satu omok-omokan yang dibuat oleh orang-orang musyrik pada ayat 15. Mereka merancang, tetapi Allah kata banyak-banyak perancangan mereka. Allah kata kami merancang kaida ni satu perancangan Ustaz. Satu perancangan Allah je cover kan segala apa yang mereka buat. Dan itulah yang kita perhatikan. Kalau ke bumi Mekah nampak Kaabah itu, sebenarnya satu masa dahulu Kaabah itu penuh dengan maksiat ataupun perkara onar, tetapi Allah yang wa'akidu kaida, tetapi Nabi bukan perlu uruskan, biar Allah uruskan. Bagi kita perlu melaksanakan tugas, iaitu bertasbih dan memberi tazkirah. Itulah isi daripada surah Al-A'la yang kita ingin baca daripada ayat nombor 1 hingga ayat 19. Bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ramai yang menjawab Ustaz Faz yang menjawab tadi soalan kita, apa tu qalqalah tadi. Betul, ada yang jawab qalqalah kubra. Sebab kalau pembahagian qalqalah dia guna wusta, kubra asyaddu kubra. Kan, ataupun dia guna sughra kubra asyaddu kubra. Macam dekat jamrah pula Ustaz Subhanallah. Ada juga yang guna satu lagi istilah sughra, wusta, kubra. Dia sama. Yang penting yang kita soalan tadi tu dia qalqalah pertengahan. Kalau guna wusta lah, kalau guna kubra lah. Jadi itu bagus. Terima kasih atas jawapan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang berkongsi. Alhamdulillah. Kita nak sambung surah Al-A'la. Kita nak mulakan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-19. Kalau surah Al-A'la ni Ustaz Faz,
Kalau saya dululah masa sekolah menjadi surah yang beri semangatlah. Sebab dia ada ni Ustaz Fas, dia ada skim macam siapa dapat hafal surah-surah antaranya Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Saya ingat masa saya darjah 5 ke macam tu. Sekolah buka dulu ada hadiah lah, ada sagu hati. Insya-Allah. Hafal 5 surah, berjumpa dengan pentasmik, dapat jawab betul semua, dapat hadiah. Itu kena buat lagi tu pada sekolah-sekolah cikgu-cikgu yang betul, ada memberi galakan. Allahu akbar, subhanallah, sangat-sangat memberi galakan. Jadi insya-Allah kita nak baca surah Al-A'la ayat 1 sehingga 19 dengan murattal ras. Boleh? Jom kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, surah yang dibacakan adalah surah yang menjadi kegemaran pada Nabi pada setiap hari Jumaat, Ustaz ya, solat Jumaat dan juga solat Aidilfitri, Aidil Adha, di mana isinya ini Allah membawakan kepada kita bahawa dalam perjuangan dalam kehidupan kita, kalau ada pelbagai cabaran-cabaran yang ada, sabbihisma rabbikal a'la, hendaklah bertasbih memuji dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ini adalah surah yang ketujuh daripada kumpulan surah Al-Musabbihat, daripada surah Al-Isra, bermula dengan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila akhir ayat. Ada surah-surah yang ada yusabbihu, ada perkataan sabbaha, Ustaz ya. Dan di sini Allah nyatakan sabbihisma rabbikal a'la, iaitu untuk mendapat kemenangan bagi akhir zaman ini kita perlu mengambil formula daripada 7 surah Al-Musabbihat, surah yang bersamanya di awalnya penuh dengan tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah isi yang pertama ini? Allah nyatakan bertasbihlah dengan nama Tuhanmu, ya, dengan nama Tuhanmu Al-A'la. Tidak dengan sabbihismillah, ya, tidak dengan nama Allah di sini, tapi dengan nama Tuhanmu. Apa maksud Tuhan? Kita baca daripada surah Al-Fatihah, Tuhan itu, Rabb itu yang kita baca adalah satu entiti ataupun Tuhan yang lawannya itu, ataupun kita sebagai hamba, ada satu hubungan yang tersendiri. Apabila kita bercakap tentang Tuhan, ya, ataupun Rabb ini sendiri, kan, kita hamba, kita rasa rendah diri, Ustaz. Ya, kita tak akan persoalkan kepada kita punya, kalau kita bekerja tu kita tak persoalkan kepada bos, ya, pasal
bos kata bagi kerja, dia kata apa pasal bagi kerja pada saya? Pasal kita memang minta kerja, ya. Jadi itu contoh, tapi itu hubungan sesama manusia. Bila kita bercakap dengan Allah, bagi orang yang sedar Allah itu adalah Rabb, dia tidak akan persoalkan mengapa Allah suruh saya solat, mengapa Allah menjadikan COVID-19. Dia tak cakap begitu Ustaz, ya. Pasal apa? Pasal dia sedar hubungannya, dia adalah hamba yang diciptakan oleh Tuhan yang maha tinggi. Bercakap tentang ismi rabbikal a'la ini, nama Tuhanmu yang amat tinggi, penting. Kerana kalau kita cakap Ustaz, ya, kalau ayah cakap kamu jaga nama ayah elok-elok, jaga nama keluarga kita. Maka kalau di sini jaga nama Allah, jangan kita terlibat dengan perbincangan yang merendah-rendahkan nama Allah. Ataupun kalau anak tengok cerita filem ke drama ke main game ke, kena kita sensitif bahawa jangan sampai aktiviti game dan sebagainya itu merendah-rendahkan nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam aktiviti itu. Dan siapakah Rabb ini? Yang pertama Allah nyatakan pada ayat yang kedua, allazi khalaqa fasawwa, dia menciptakan, dia menyempurnakan, dan kemudian dia memberi kadar dan dia memberi hidayah kepada apa yang diciptakan. Sama ada manusia, sama ada tumbuhan, semuanya akan melalui fasa ciptaan, disempurnakan, ditetapkan kadarnya dan diberikan hidayah. Bukan dibiarkan begitu saja Ustaz, ya. Jari kita ni pun ada kadar-kadarnya, ya, tak ada pula bila dah kuku tu panjang kat dalam perut dulu, ya, terus panjang sampai situ kan. Memang susah kita. Apatah lagi kalau kita cakap gigi, kan. Kalau gigi dah terlebih bulan dia dah tumbuh dan tumbuh terus sampai ke sini, itu jadi vampire. Kan. Jadi itu namanya qadar, ya. Allah telah menentukannya dan stop. Siapa suruh stop? Ya, sudah tentunya ini daripada Rabb yang kita adalah hamba selama hari ini berhutang pada Allah percuma. Percuma Ustaz ni, tak ada pula kena gigi sebatang kena bayar. Baru ni saya cabut gigi Ustaz ni, kena bayar. Kan? Nak cabut, ya, bukan nak tumbuh kan. Kalau tumbuh kan kena bayar, okey juga. Cabut kena bayar. Jadi nak bukan protes pada klinik, ya, tapi nak ceritanya Allah beri kadar, itu Allah tentukan. Jadi kita yang berhutang, bukannya apa sebab Allah bagi saya sakit gigi. Dia tak bercakap. Kita sebagai seorang yang sentiasa mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi Allah buat? Akhrajal mar'a pada ayat yang keempat, mengeluarkan rumput, ya, dan juga faja'alahu utha'an ahwa, kemudian jadi kering kehitam-hitaman. Ini apa cerita rumput ini untuk apa? Kalau tadi Allah bercakap tentang semua makhluk, tetapi kali ini Allah bercerita tentang binatang Ustaz. Tempat mar'a, tempat dia makan rumput, penting kerana apa? Daripada itulah dapatlah kambing, dapatlah lembu, akhirnya kembali pada manusia nasi kambing. Kan. Jadi Allah bawakan perkara ini pasal apa? Pasal katakan tak ada tempat merumput, okey, menggembala ini, kita akhirnya tidak dapat banyak nikmat yang ada di dunia ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Tetapi Quran membawa kita kepada cara fikir ini, dan lebih daripada itu Allah kata sanuqri'uka fala tansa, ya, dan kami akan bacakan kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Pasal Nabi bimbang Ustaz, dapat wahyu takut terlupa. Subhanallah. Nak disampaikan kepada masyarakat, illa masya Allah, kecuali dengan izin Allah. Memang Nabi pernah terlupalah, terlupa bacaan ke apa sebagainya, itu untuk menjadi sunnah. Memang Allah dah rancang perkara tersebut. Macam Nabi pernah tertinggal sembahyang subuh Ustaz ni, terlewat. Memang Allah dah rancang untuk menjadi sunnah kepada kita. Kalau terlewat tu, bangkit terus qada jelah, kan, terus tunaikan. Ya, tak payah pula kita sembahyang subuh ni tangguh lepas zuhur ke lepas ni, tak, terus sahaja, kerana itu ditunjukkan dengan izin masya Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, Allah tahu apa yang jelas. Lawan pada jahar ini adalah asrar, tapi Allah letakkan yakhfa pula Ustaz. Ya, jadi yang jelas satu, dan yakhfa ini maksudnya ialah sesuatu yang tersembunyi, ya, sembunyi. Kalau saya rujuk kepada perkara ini, yakhfa ini sesuatu yang memang disembunyikan betul-betul Ustaz. Tak boleh nak cari bukti je, ya, dan dia akan muncul juga akhirnya. Dia tidak akan terus tersembunyi kerana Allah yang mengetahuinya. Pada perkara ini kita lihat pada ayat yang ke-8, 9 dan 10. Okey, kita nak baca sekali lagi. Pasal apa? Pasal ayat 8, 9, 10 ini menceritakan bagaimana perjuangan Nabi itu sebenarnya disokong oleh siapa? Disokong oleh Allah. Dan kalau kita bersama Nabi, Allah menyokong kita. Ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
surah Al-A'la, subhanallah, satu surah yang sangat-sangat indah, subhanallah. Kalau kita perhatikan di setiap akhir ayat itu semua dua harakat. Kalau kita waqaflah kan, a'la fasawwa, kan, kalau kita dengar sekali okey lagi, dua kali okey lagi, kita sebutlah kisah 6 kali muntah. Contoh Sebabnya kalau baca masa raya Ustaz ni, rakaat pertama baca surah Al-A'la, dia macam mendayu-dayu. Fasawwa, Allah merayu. Dahlah kan. Tapi rakaat kedua ghasyiyah. Dia tegas sikit. Jadi ada unsur-unsur Bashir dan juga Nadhir pada dua surah pilihan Nabi ketika solat raya Ustaz. Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita nak ulang lagi sekali ayat yang ke-8 saya rasa. 8, 9 dan 10. Ibu ayah sekalian, jom kita cuba 3 ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-8, Allah memberi janji, Allah memudahkan urusan Nabi ya, wa nuyassiruka lil yusra, kepada satu jalan hidup yang mudah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariat ni nampak macam sukar Ustaz ni, orang kata halal, haram, nak kena buat itu, buat ini, tetapi Allah memberikan janji kepada kita, kalau kita makin committed pada agama ini, hidup kita makin dimudahkan. Dan tugas Nabi, kalau ayat yang pertama Allah beri seruan ya, fi'il amar ini, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi kena banyak bertasbih. Apa lagi tugas Nabi? Nabi fadzakir, memberi peringatan. Jadi hidup Nabi begitu je Ustaz. Zikir ataupun tasbih, dan kemudian fadzakir. Tasbih, fadzakir. Beri peringatan, bertasbih. Bertasbih, beri peringatan. Itulah kehidupan Nabi. Di tengah-tengahnya adalah makan sikit, borak sikit, apa sebagainya. Tetapi kehidupan itulah yang kita harapkan berlaku dalam hidup kita. Kerana innafa'atiz zikra, kerana az-zikra itu akan memberi manfaat. Ya, memberi manfaat. Kadang-kadang orang Ustaz ya, kita sendiri pun kita dah tahu dah kena baca Quran. Tapi kalau katakan anak kita kata, "Abah, hari ni abah baca Quran ke?" Kan? "Abah dah baca Quran ke?" Cakap begitu saja, dia akan memberi manfaat, terutama pada siapa? Kepada orang yang yakhsha. Sayadzakkaru may yakhsha. Tapi kalau orang yang tidak takut ataupun tak sensitif, dia akan kata, "Apa pula ni, abah yang sepatut ingatkan kamu, bukan kamu yang." Dia akan ada sombonglah kat situ, yang diistilahkan wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang malang, dia akan cuba menjauhi daripada tazkirah, tak nak dengar Ustaz. Kat surau tak nak dengar, dekat TV tak nak dengar, orang tegur pun dia tak nak dengar. Maka Allah kata allazi yaslan naral kubra, orang-orang ini sedang menempah neraka yang besar. kerana kita ini sering lupa. Allah kata bahawa manusia memang sifatnya begitu. Dan dalam ayat ini Ustaz ni, surah Al-A'la ni memang surah yang menarik. Kalau kita bercakap tentang pada ayat 14, qad aflaha man tazakka, bagaimana kita ini ingin menjadi orang yang makin dekat kepada Al-A'la, bersihkan diri dan banyakkan berzikir dan juga solat Ustaz. Ya, itu yang disampaikan. Betul. Dan ini adalah bukan sekadar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mengutamakan akhirat dengan kaedah begini, tetapi juga ada pada suhuf Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Kita baca ayat 16 hingga 19 sebagai penutup surah ini. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang terakhir, ayat 16, 17, 18, 19, 4 ayat yang terakhir surah Al-A'la. Mari kita gemakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Yang pertama ialah tidak meletakkan pergantungan kita kepada makhluk tetapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita berhati-hati dengan orang yang suka menghalang berbuat kebaikan, dan yang ketiga, kita harapkan bahawa dosa kami yang banyak ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, terima doa kami, hajat kami, permintaan kami ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa kita untuk sama-sama kita menjadi orang yang makin dekat kepada Allah Al-A'la, dan inilah yang kita ingin